Masih lagi setia bersama Bicara Politik Ekonomi. Malam ini merupakan siaran pertama untuk bulan September 2019. Jadi seperti biasa anda boleh saksikan kami di TV1 dan juga saluran digital My Preview 123. Selain anda juga boleh manfaatkan dalam talian melalui Facebook Live Berita RTM dan anda boleh sampaikan pelbagai persoalan, kritikan yang membina kepada tajuk yang kita fokuskan pada malam ini. Baik, tadi sebelum anda bersiaran bersama saya hari ini, anda telah pun menyaksikan sedikit statistik berkenaan dengan bancian, dan di hadapan saya ada pocket stats dan juga buku yang berkaitan dengan bancian dan juga survey di seluruh negara di Malaysia ini. Dan pastinya bukan saya keseorangan hari ini bersama saya adalah Syed Munawar juga, penderaju utama untuk Bicara Politik Ekonomi. Apa khabar Syed? Baik, Alhamdulillah. Kita bertemu lagi hari ini. Pastinya satu tajuk yang cukup penting kepada bukan sahaja rakyat Mahain ya Syed, juga kepada pemain industri dan juga pihak kerajaan juga. Pastinya kita akan bawa tajuk berkaitan dengan perangkaan dan juga bancian serta survey yang penting Syed. Selalu kita menyebut tentang literasi maklumat. Hari ini mungkin kita akan menyebut tentang literasi data. Jadi pada malam ini kita bersama tetamu yang akan diperkenalkan nanti. Dan pastinya anda akan tertanya, selain daripada bancian yang kita tunjukkan tadi, mungkin terlintas di fikiran kita ramai zaman-zaman kita dulu akan datang pegawai-pegawai tertentu datang ke rumah, ketuk pintu tanya berapa orang dekat rumah. Tapi bancian bukan sekadar itu. Kalau kita melihat kepada laman web rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia, sebenarnya bancian bukan sekadar penduduk tetapi menyeluruh dan juga penting kepada pemain industri yang seperti saya katakan tadi Syed. 0322829841 bakal kami buka untuk anda berkongsi pandangan literasi data yang bakal kami bentangkan berkait tentang menggunakan, memanfaatkan data dalam konteks pembangunan ekonomi negara. Betul. Dan kita terus saja kepada analisis yang kita telah pun sediakan untuk anda. Dalam iklim ekonomi berasaskan pengetahuan, data adalah sangat penting dalam proses pembuatan keputusan. Kini capaian dan keupayaan kita dalam menganalisis data, istilah data raya ataupun big data adalah istilah yang sangat penting kepada perkembangan ekonomi negara. Namun hakikatnya ia bukan semata-mata sekadar istilah, kerana di dalam ekonomi sistem maklumat yang berangkai ini, setiap penjuru sumber data yang diperoleh akan mendedahkan sikap, trend dan serba-serbi kemungkinan. Dan dengan keupayaan ini, maka wujudlah nilai ekonominya yang diperkasa lagi dengan pelbagai ledakan baru dalam teknologi hari ini, bermula dengan internet hinggalah kepada blockchain. Semua ini merupakan realiti baru yang mungkin masih jauh lagi daripada pengetahuan awam. Namun hakikatnya, di dalam era revolusi industri keempat hari ini, realiti dunia sedang berubah tanpa kita sedar akan hakikat perubahan itu. Maka peranan agensi yang menggembeling data menjadi semakin penting. Malah, Malaysia memberikan tumpuan yang cukup khusus terhadap elemen ini. Buktinya, mutakhir ini peranan Jabatan Perangkaan Negara semakin ketara dalam proses pembentukan polisi kerajaan. Maka benarlah, era kerajaan mengetahui segalanya sudah lama berlalu. Kini, dengan capaian data dan proses survey serta bancian yang dilakukan akan menzahirkan corak baru dalam pembentukan masyarakat di negara ini. Kita akan cuba menyelongkar realiti dan dapatan baru hasil inisiatif yang digerakkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Bicara Politik Ekonomi malam ini. Okay, Bicara Politik Ekonomi telah pun membuka langkah seketika tadi. 0322829841 juga boleh dimanfaatkan. Bukan sekarang, tunggu sekitar 10 minit dari sekarang. Selain daripada Facebook, pautannya di 5 Bicara. Dan saya kira para penonton sudah pun boleh menjangkakan siapa yang bakal saya perkenalkan sebagai tetamu pada malam ini. Sementara kita banyak bercakap soal Jabatan Perangkaan. Jadi kita bersama Ketua Perangkawan Negara atau Chief Statistician. Betul istilah tu, Datuk Seri ya? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri tampil semula sebelum ini dalam Landscape dan kali ini datang semula. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin adalah merupakan Ketua Perangkawan Malaysia. Dan Hafiz tadi awal-awal lagi dia dah taburkan. Data-datanya ada banyak ni. Sentiasa sahaja apabila Datuk Seri tampil,
saya rasa teruja kerana data-data yang banyak itu, kalau kita biarkan ia sebegitu saja, dia tidak ada makna. Ia perlu ditangani, perlu diberikan makna, dan saya kira itu peranan yang cukup besar Jabatan Perangkaan. Kita perlu bermula di situ, Datuk Seri. Terima kasih Tuan Syed, terima kasih Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berbalik dengan soalan tadi, biarlah kita bermula dengan satu angka. Bila kita sebut penduduk Malaysia, so bila nyatakan penduduk Malaysia, kita ada 32.6 juta. So bila kita ada angka tersebut, dia tidak membeli apa-apa naratif. Kalau sekadar kita menyatakan jumlahnya saja. Maka kita perlu lagi maklumat-maklumat yang lebih terperinci. Misalnya bagaimana dia punya tahap pendidikannya, di mana mereka berada, bagaimana tahap ekonominya, pencapaiannya. Dan yang paling penting, statistik akan memperihalkan pencapaian masa lalu, pencapaian masa sekarang dan juga apa yang boleh dijangka pada masa hadapan. Dan saya selalu menyatakan kepada tim dan juga kepada orang ramai, antara peranan penting statistik ni ialah dia dapat bersama-sama negara untuk menyelesaikan isu-isu yang semakin kompleks. Saya dengan statistik yang baik yang dapat dihasilkan melalui sistem statistik negara, setiap keputusan dan tindakan yang dibuat tu akan lebih berasaskan evidence ataupun bukti. Ini yang peranan utama yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan. Tadi Datuk Seri kita dengar istilah disebutkan sebagai data driven policy, memperkenalkan dasar-dasar sebelum satu-satu dasar itu diperkenalkan, kita harus melihat kepada evidence yang disebutkan. Dalam struktur kerajaan kita, di mana letak duduknya DOS, Department of Statistics ataupun JPM, Jabatan Perangkaan ini, dalam memberikan data ini sebelum dasar itu dikemukakan? Jadi untuk makluman, dalam konteks sistem statistik negara, kita berada di bawah satu kementerian, sekarang ini dipanggil Kementerian Haiwan Ekonomi. So dalam hubungan ini, dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan, jabatan melaksanakan atas penuntukan kuasa atas perangkaan yang telah memberi kuasa kepada jabatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan oleh negara, dan peranan yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan itu akan berusaha untuk memenuhi ekspektasi yang diperlukan oleh kementerian. Tidak bermakna dia berada di bawah satu kementerian berarti dia hanya mengeluarkan statistik yang diperlukan oleh kementerian. Jadi sebenarnya Jabatan Perangkaan Malaysia ini adalah merupakan agensi statistik rasmi untuk semua kementerian, semua agensi dan semua untuk rakyat Malaysia keseluruhannya. Jadi statistik ni saya nyatakan adalah public good. Jadi statistik ini boleh digunakan dalam berbagai cara, sama ada dalam pembentukan polisi, dalam untuk kita mengukur pencapaian, bahkan untuk individu membuat keputusan, misalnya untuk mereka untuk bekerja di mana, untuk settle down, untuk membeli rumah di kawasan mana, dia boleh tahu corak taburan penduduk di satu kawasan, kemudian jarak daripada satu kawasan itu dengan kemudahan-kemudahan dan sebagainya, termasuk perkhidmatan awam dan sebagainya. Jadi dalam konteks Jabatan Perangkaan, kita perlu menghasilkan statistik yang diperlukan oleh negara. Okey. Ini bertambah menarik lagi. Hafiz tadi dia sudah mula menyelongkar website atau laman sesawang DOS apabila Datuk Seri menyebut bahawa statistik itu adalah merupakan public good, merupakan produk milik awam. Saya menjangkakan pada hari ini, pada peringkat ini, ramai penonton saya menganggap bahawa Jabatan Statistik ini mungkin feeder kepada pengguna-pengguna data dalam konteks korporat, agensi kerajaan. Kita sebagai individu awam ini, apakah kita boleh, bagaimana? Mohon pencerahan sedikit. Kalau misalnya kita sebagai individu awam ingin terlibat dalam perniagaan misalnya, so kalau kita ada keupayaan untuk membuka sebuah klinik di satu kawasan, dengan pergi ke laman website Jabatan Perangkaan, kita boleh melihat berapakah penduduk di kawasan itu, berapakah level of income di suatu kawasan itu, bahkan kita boleh tahu dah berapa banyak klinik yang telah ada di sesuatu kawasan itu. Jadi ini antara statistik yang simple yang saya boleh nyatakan. Sama juga kalau misalnya kita hendak supaya anak kita untuk berkerjaya di bidang mana. So di Jabatan Perangkaan kita ada mengeluarkan taraf ataupun purata gaji mengikut sektor ekonomi. So kalau kita tengok yang paling besarnya, biasalah mungkin Tuan Syed boleh teka, antaranya yang purata gaji tinggi di sektor perlombongan yang memberi pulangan yang tinggi. Jadi ibu bapa yang nakkan anak yang berjaya mempunyai pulangan yang tinggi mungkin boleh mengarahkan pendidikan anak-anak ke arah yang sedemikian. Begitu
termasuk juga dalam sektor IT. Jadi statistik menerangkan di sektor mana pertumbuhan yang rancak berlaku. Bahkan kalau Tuan Syed misalnya nak berniaga, nak mengimport barang-barang yang diperlukan oleh rakyat Malaysia, boleh pergi ke laman web jabatan. Kita panggil Malaysia External Trade Interactive. Yang boleh kita kaji satu persatu produk apa ke yang diimport banyak ke Malaysia, yang boleh dijangka kita boleh juga menjadi pembekal kepada produk itu. Itu antara contoh yang itu semua di dalam talian. Di dalam talian. Okey. Mana kita nak kalau boleh di hujung jari, dan yang terkini semenjak tahun lepas kita telah pun letakkan setengah-setengah statistik terpilih yang kita panggil statistik bercorak sempat dalam mobile application. Smartphone. Smartphone. Jadi itu boleh dimuat turun. Boleh dimuatkan. Kadang-kadang kita My Local Statistic. My Local Statistic ini betul. Okey, kalau boleh kita kongsikan ini. Sebenarnya tebal ni, jadi jangan beli. Muat turun saja dalam telefon masing-masing. Sekarang kita paperless Tuan Syed. Kalau boleh kadang-kadang kalau kita membeli hard copy, dia isu storage. Betul. Jadi dan bila dia dah ada di dalam laman seseorang, kita boleh rujuk bila-bila masa saja. Ya. Menariknya kerana Hafiz tadi Datuk Seri menyebutkan bahawa kita boleh menggunakan maklumat yang ada secara dalam talian. Kepada kami yang mungkin tidak fasih menggunakan data, apakah khidmat nasihat boleh diberikan oleh pegawai-pegawai yang fasih dalam konteks mendapatkan data-data ini? Di Jabatan Perangkaan di samping kita ada bahagian-bahagian yang bertanggungjawab tentang subjek-subjek tertentu, tentang subjek berkaitan tenaga buruh, subjek berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Kita ada kita punya unit khidmat pelanggan yang akan membantu. Bahkan sekarang Tuan Syed, kita pergi ke Gelanggang, kita mewujudkan program engagement yang kita panggil lebih kurang klinik statistik lah, untuk kita menerangkan. Kadang-kadang simple punya statistik pun orang agak terkeliru. Contoh purata pendengar. Saya bagi contoh kat Tuan Syed. Kalau kita kata purata kedalaman satu kawasan air tu misalnya 2 kaki. Jadi saya mungkin lebih daripada itu kan. Kalau orang yang tak tahu, dia kata mesti semua selamat. Mesti semua selamat. Tapi sebenarnya itu purata. Betul. Kemungkinan ada tempat yang lebih dalam. Itu yang kata maksudnya. Jadi butirannya akan boleh didapati. Ya, Hafiz, boleh kita kongsi sikit apa yang boleh. Betul, saya kata tadi buku ni tebal, jangan beli. Tapi secara personalnya saya lebih suka membaca buku daripada website. Tapi apa yang perlu saya katakan, Datuk Seri, saya perlu memberi pujian yang tertinggi kepada Datuk Seri dan juga pasukan di Jabatan Perangkaan Malaysia. Bila kalau kita melihat kepada laman web di sini, laporan yang dikeluarkan memang tepat dan juga memang transparent ataupun lebih telus. Dan kalau anda lihat buku, kalau yang saya pegang ni lah Selangor punya data. Bayangkan Selangor sahaja dah sebesar ini, bayangkan kita ada beberapa negeri dalam negara dan semuanya dimuatkan di dalam laman web ini. Dan apa yang menarik perhatian saya, Datuk Seri dan juga Syed, adalah di sini kita melihat data ataupun jam populasi. Tadi Datuk ada sebut tentang penduduk Malaysia seramai 32 juta 32,600,000 dan kita juga ada populasi dunia di sini dan meningkat setiap masa. 43, 45 dan sebagainya. Jadi, saya fikir kalau di Malaysia 32 juta tidak ada masalah di luar sana kalau nak cari jodoh. Selit sikit. Okey, tak apa, ini data yang kita tunggu. Dan 238 tu berubah dah sekejap lagi. 238 akan berubah. Saya tertanya-tanya juga kepada Datuk Seri dan juga pasukan di Jabatan Perangkaan ataupun DOZEM, kita panggil laman web ini. Bagaimana Datuk mencerap segenap idea dan bagaimanakah jalingan dengan pihak-pihak berkepentingan untuk memuatkan dan menjadikan satu data yang cukup lengkap dan pastinya ini antara laman web di bawah kerajaan yang cukup sempurna pada saya, Datuk. Bagaimana Datuk? Jadi untuk maklumannya, untuk makluman semua, kalau kita nak berniaga, kita kena tahu siapa pembeli kita. So dalam konteks bidang statistik ni, kita kena sentiasa membuat engagement kepada kita punya para pengguna. Jadi kita punya para pengguna kita dia banyak segmen ya. Ada yang daripada kerajaan, ada daripada para pelabur, ada daripada pelajar sekolah, ada yang daripada international sebagainya. Dan yang paling penting kita juga merujuk kepada best practice negara-negara lain. Jadi kita gabung jalinkan untuk kita pastikan kita punya website ni mudah untuk para pengguna akses dan juga dapat manfaat daripada statistik-statistik yang dihasilkan. Dan dalam masa yang sama, kami juga membuka ruang untuk mereka memberi maklum balas, feedback pada kami dan saya ucapkan terima kasih
kepada para pengguna yang sentiasa memberi balas. Bahkan saya monitor kalau misalnya data-data yang dah ready available, kalau saya dapat feedback yang kurang menarik, saya akan pastikan benda tidak berulang. Jadi kita ada dia punya sistem, kita panggil how we deliver kita punya servis kepada user. Dan yang paling penting kita nak supaya kita punya relevansi tu sentiasa di tahap yang tinggi. Bercakap soal relevan ini Hafiz yang saya ingin membuat sedikit celahan kerana tadi Datuk Seri menyatakan bahawa data-data itu localized. My local stats ini, kalau Hafiz tadi memegang Selangor, saya memegang Sarawak dan tadi saya sempat bersembang dengan Datuk Seri kerana sebagai contoh halaman 120 apabila purata pendapatan dilihat berdasarkan daerah-daerah, saya kira ini data yang penting untuk pemimpin setempat, komuniti, untuk memperkenalkan program dan mengenal pasti khalayak yang perlu dibantu berdasarkan kepada real data yang diadun oleh pihak Jabatan Statistik. Elok kita huraikan ni kerana di sini kalau di Sarawak saja saya kira ada berapa daerah ini? Mungkin 50 lebih. Okey. Banyak sekali. Jadi mungkin dalam hubungan ni peranan statistik sebenarnya semakin besar ni Tuan Syed dan Hafiz terutamanya bila kita nak bergerak ke arah negara maju yang mana rakyatnya berlatar belakang pendidikan yang semakin literate, semakin ingin tahu. Tu dalam ciri-ciri negara maju, participation ataupun penyertaan orang awam kepada polisi awam dan memberi pandangan begitu tinggi. Di sinilah kita memerlukan pandangan participation tu dapat diberi berdasarkan angka-angka ataupun fakta. Dan angka-angka fakta yang bertaraf peringkat nasional saja, sektoral ataupun negeri saja, dia jauh daripada realiti individu. Macam Tuan Syed duduk di satu daerah, bila Tuan Syed nak bercakap, mestilah Tuan Syed nak tahu berapa senario tu di daerah tempat kita duduk. Kata Syed daripada daerah mana? Saya Perak, Parit. Jadi Parit ni Tuan Syed akan nak senario di Parit, dia punya pendapatannya, dia punya isu-isu sosial di kawasan tu dan sebagainya. Jadi kalau kita hanya keluarkan data di peringkat negeri ataupun Malaysia saja, jadi aktiviti setempat tu dia tidak dapat dilihat dengan jelas. Jadi peranan statistik sekarang kita perlu memperhalkan sosial, ekonomi, demografi dan environment setempat tu membolehkan participation rakyat setempat kepada senario di kawasan mereka diami tu dapat berpaksikan kepada angka ataupun maklumat. Ada kalau tidak dia akan berasaskan kepada pandangan ataupun hearsay lah. So ini penting ni. Dan dia lagi satu yang boleh kita lihat juga bila ada statistik tu dia boleh buat perbandingan. Perbandingan yang sebelum ni dengan sekarang makin baik ke, makin teruk ke, ataupun ada ruang untuk kita tambah baik lagi. Dan lebih seronok secara mobile dalam talian. Dan satu lagi kalau saya duduk di Parit boleh bandingkan Hafiz duduk di kawasan mana. So kita boleh banding kawasan di sana macam mana, di kawasan kita macam mana. Dia lagi jadi menarik. Jadi the ownership statistik tu rasa dekat pada setiap individu. Baik Syed, pastinya saya masih lagi tidak boleh move on dengan kecanggihan website ini. Kita akan bentangkan lagi banyak data untuk Datuk Seri jawab sendiri berkenaan data yang telah dimuatkan di dalam laman web DOSM. Tapi sebelum itu kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini bicara politik ekonomi. Baik, bertemu kembali dalam bicara politik ekonomi setelah 70 tahun penubuhan Jabatan Perangkaan Malaysia ini telah pun melalui pelbagai evolusi dan juga kecanggihan. Seperti saya katakan tadi, di laman web DOSM sendiri, saya katakan tadi ini pocket stats ini dan dimuatkan di dalam satu laman web ataupun aplikasi khas di bawah laman web DOSM. Dan apa yang saya nak tanya kepada Datuk Seri hari ini adalah berkaitan dengan satu data berkenaan dengan isi rumah dan juga tempat kediaman. Dan pastinya menjelang kepada 11 Oktober nanti, pembentangan bajet 2020. Pastinya semua rakyat akan tertumpu dan memberi perhatian kepada pembentangan bajet. Dan soalan saya Datuk Seri, dalam setiap pembentangan bajet dalam negara kita, maupun bajet dan juga rancangan Malaysia sebagainya, adakah kerajaan menggunakan setiap data yang dimuatkan dalam laman web ini untuk dijadikan satu belanjawan yang cukup kondusif dan juga menyeluruh kepada seluruh rakyat di Malaysia, Datuk? Okay, terima kasih Hafiz. Ini satu soalan yang memang menarik. Memang saya rasa sesuai untuk saya memberi penerangan di sini. Jadi untuk makluman, dalam menguruskan sesebuah negara,
dia memerlukan satu dasar, dan salah satu dasarnya adalah dasar kewangan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan setiap tahun. Jadi dalam dasar tersebut dia akan menentukan bagaimanakah wang sumber negara yang dikumpul daripada berbagai sumber tadi, daripada percukaian, daripada hasil masuk negara sebagainya, dia masuk dalam kumpulan wang disatukan dan perlu dibelanjakan untuk tempoh 1 tahun. So dalam hubungan itu, untuk dibelanjakan dalam tempoh 1 tahun, jumlahnya tidaklah unlimited dan saya dah habis. Dia satu jumlah yang given selepas kita tahu berapa pendapatan, tetapi isunya untuk dibelanjakan itu begitu banyak. Ada diperlukan untuk pendidikan, ada yang diperlukan untuk kesihatan, ada yang diperlukan untuk keselamatan, ada yang diperlukan ekonomi. Bahkan kalau ikut kementerian lagi banyak, dari 20 lebih, ada yang diperlukan untuk penggalakan pelancongan oleh Kementerian Pelancongan, ada yang diperlukan untuk tujuan sektor-sektor keusahawanan dan sebagainya. So dalam hubungan ni, kami di Jabatan Perangkat menyediakan asas-asas supaya keputusan dalam penyaluran sumber-sumber tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya berdasarkan angka-angka maklumat-maklumat yang terkini. Dan juga sebelum kita menambah ataupun menghalusi bajet-bajet yang diperuntukkan, data-data itu akan memperihalkan sama ada bajet yang sebelum ni telah digunakan dengan berkesan, memberi impak ataupun tidak. Jadi tugas Jabatan Perangkat ni, dia sebelum benda dilaksanakan, maklumat tu kita hasilkan, semasa sedang berlangsung kita kena juga ukur, bahkan selepas benda tu dilaksanakan, sesuatu pelaksanaan kita kena ukur. Jadi jabatan memang kalau kita lihat itu, sebab dalam keseluruhan setiap tahun kita ada lebih kurang 300 penerbitan yang kita hasilkan, maknanya ada setengah-setengah statistik tu kita ukur secara kekerapan secara bulanan. Contoh-contoh yang paling diperlukan ialah indikator pengeluaran, kita punya kedudukan, kita punya ekspor dan import, tenaga buruh, inflasi dan sebagainya. Manakala angka-angka yang lain tentang pertumbuhan ekonomi, KDNK, kita punya tahap pelaburan, FDI sebagainya, dan juga kita punya indeks of services sebagainya, dan juga sektor pembinaan kita ada secara suku tahunan. Jadi semua-semua data ni digunakan, dan dari segi menghasilkan polisi yang terbaik pastinya terletak pada policy maker, mana di peringkat kementerian. Jadi kami menyediakan ramuan saja. Dia punya input-input maklumat, dan input-input ni yang perlu dipastikan dia menggunakan benchmark antarabangsa, menggunakan framework yang standard. Kita tidak boleh mengeluarkan statistik berubah-ubah dari segi dia punya framework dan sebagainya. So dalam hubungan ni lah kita rasa gembira. Sejak 70 tahun lepas, sejak 70 tahun kita telah berada dalam perkhidmatan negara kita ni, kita telah dapat membantu dalam perancangan negara dengan sebaik mungkin. Ya, tadi kita melihat sedikit bingkisan Datuk Seri. Ada akta banci, kemudian ada papi, kapi, kati, semua ni. Ini akan dilaksanakan khususnya banci penduduk tahun depan. Ya, betul. Apa bentuk banci dan survey yang akan dilaksanakan? Jadi kalau kita nak melaksanakan sesuatu perkara, kita perlu melaksanakan mengikut masa dan keadaannya. Terjadual, terjadual, dan juga kalau kita misalnya dulu cara kita mengelolakan sesuatu perkara itu manual, sekarang kita perlu menggunakan teknologi. Sama juga dalam kita menghasilkan statistik, kita tidak saja menggunakan kaedah lama, menggunakan kita papi ni paper and pencil punya interview lah, pakai kertas yang kita pergi secara rumah ke rumah. Tetapi sekarang kita ada fasiliti, misalnya internet, kita punya connectivity dah tinggi, lebih kurang 90% lebih. Jadi membolehkan survey-survey ini dapat dilakukan melalui internet. Sama juga sekarang kita maklumat dengan para peniaga kan. Para peniaga ni mereka merasakan dia punya masa tu berkualiti. Jadi sekarang dengan adanya kemudahan teknologi, pegawai-pegawai kami tidak lagi perlu pergi mengunjungi premis mereka. Bila sampai masanya kita akan bagi dia punya peringatan, dia akan submit secara automatik lah. Ini membantu mengurangkan kos dan juga meningkatkan cekapan. Jadi banyak lagi kaedah-kaedah yang kita lakukan sesuai dengan
senario semasa lah. Maknanya kita memanfaatkan kemudahan teknologi untuk kita memodernkan kita punya sistem saksi negara. Alhamdulillah dalam era sekarang semua negara bergerak ke arah tersebut. Malaysia antara negara yang dijadikan rujukan dalam keadaan yang dikatakan berjaya menjadi contoh benchmark kepada lain dalam memodernkan sistem statistik negara. Ya, baik, kalau boleh saya mencelah sedikit. Kalau kita lihat kepada data, saya minta maaf saya mencelah sedikit berkaitan dengan tempat kediaman dan juga isi rumah. Kalau kita melihat pada tahun 2018 87 juta dan meningkat 1 juta pada tahun ini. Sama juga dengan isi rumah meningkat juga 1 juta. Jadi persoalannya di sini, adakah di Malaysia ini pertumbuhannya adalah sekata sepanjang tahun atau Datuk Seri yang menjalankan tanggungjawab ini melihat trend pertumbuhan di Malaysia ini semakin laju menuju kepada tahun-tahun yang akan datang? Dan kita lihat dalam aspek yang kependudukan ni, kita dapati dari segi pertumbuhan kita dah makin berkurangan. Kita ambil contoh dalam satu keluarga, kalau dulu kita lihat mudah untuk dapat satu keluarga anak 7, 8, 9 kan. Tapi sekarang secara purata satu keluarga lebih kurang 4 saja. Ibu dan ayah dan 2 anak. Dan kita punya kadar pertumbuhan ni boleh kata dah hampir jatuh bawah natural punya increase lah. So kita dapat dari situ contoh kan, daripada 2008 ke 2019 bilangan pertambahannya lebih kurang 100,000 saja dari segi isi rumah. Jadi kita ada lebih kurang 8.0 isi rumah pada tahun 2019 ni lah. Dan pertumbuhan dia satu lagi kalau kita lihat, kalau dulu kalau tengok Apis di sana tu, di skrin tu, dulu kita banyak di luar bandar. Sekarang banyak di bandar. Di bandar dah hampir lebih kurang 80% kita punya kependudukan. So dekat situ yang kita nampak cara kita nak mengoperasikan penyusunan statistik ni perlu berbeza. Kalau misalnya di luar bandar, mereka punya bergelut dengan masa tu tidaklah seperti orang bandar. Jadi kalau orang bandar ni dia punya time consuming tu banyak perkara yang perlu dilakukan. Ini memerlukan kita cuba cuba orang kata user friendly lah. Maknanya kita cuba memasyarakatkan sistem statistik kita supaya mereka tidak terhalang untuk menjalankan aktiviti normal mereka disebab kunjungan-kunjungan daripada kami. Cuma dalam aspek ini saya menyerulah kepada seluruh rakyat Malaysia teruskan memberi kerjasama dalam kita mengumpulkan maklumat yang diperlukan oleh negara. Dan saya selalu nyatakan maklumat itu sebenarnya daripada masyarakat umum diproses menjadikan polisi, akhirnya yang akan manfaat umum juga, masyarakat keseluruhan. Tak kira sama ada masyarakat tu adalah individu, masyarakat tu ada tergolongan peniaga, bisnes, pelabur, bahkan sesiapa juga dapat manfaat daripada maklumat-maklumat yang ada. Dan kajian telah menunjukkan negara yang mempunyai maklumat yang cukup Tuan Said, maklumat yang jitu, negara itu boleh lebih berkesan penggunaan dari segi sumbernya berbanding negara yang tidak ada maklumat. Kadang-kadang sumber habis tetapi kemajuan tak ada. Dia ada halangan sebab tidak ada angka-angka ataupun statistik yang boleh digunakan untuk membuat sesuatu keputusan itu dengan bijaksana. Datuk Seri menyebutkan tadi bahawa Malaysia berada terkehadapan di dalam banyak elemen menguruskan statistik ini. Saya melihat Datuk Seri sendiri menjadi pengerusi untuk OIAC Stats Committee. Begitu juga pengerusi untuk Stats Committee of Statistics under UNESCO. Gitu juga tadi ada banner di atas tu IAOS. Ini semua pengiktirafan mengemudi ini, dan kita juga telah mengendalikan World Statistics Congress 2019 dengan jayanya. Dan realiti ini sejauh mana kita mengatakan bahawa kita berada di depan di dalam mengemudi ini, tetapi persiapan infrastructure, kalau istilah itu wujudlah, dalam keadaan kita punya maklumat yang mungkin bertaburan kerana kita tidak punya information architecture yang betul untuk mengawal kesemua ini, akan ditangani oleh Datuk Seri selepas kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam bicara politik ekonomi. 30 minit lebih pun telah berlalu dalam perbincangan hari ini berkenaan dengan data dan juga statistik. Dan di belakang saya masih lagi meneliti setiap data yang ada dalam laman web ini. Dan kan saya tunjukkan kepada anda berkenaan dengan jangkaan hayat berkenaan daripada wanita dan lelaki. Tapi persoalan di sini, perempuan hidup lebih lama sedikit daripada lelaki. Ini menjadi persoalan besar. Kenapa wanita lebih? Saya tanya saya kata daya tahan wanita ni lebih tinggi. Saya tak pasti, tapi mungkin kerja rumah yang banyak dibuat mungkin. Dan
Okey, dan juga ada juga dalam laman web ini bercakap tentang kadar kemiskinan dan sebagainya, dan pastinya saya berlatar belakangkan sains politik dan ada juga saya belajar tentang kemiskinan, dan pastinya baru-baru ini laporan UN telah dikeluarkan tentang kemiskinan di Malaysia. Pastinya cukup mencetuskan sedikit kontroversi khususnya kepada kerajaan kita. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat kepada data yang daripada antarabangsa, dan ini data yang lebih spesifik dalam negara kita, Datuk Seri? So, dalam hubungan ni, kalau kita lihat sebelum saya terus menjawab soalan tentang isu data kemiskinan, kita lihat bagaimana kita melihat sesuatu perkara. Contoh pada peringkat awal dulu negara kita adalah negara pertanian dan banyak kita punya pekerjaan dan juga aktiviti berpaksi pada pertanian dan juga kepada sumber-sumber alam asli. Dan apa yang dilakukan oleh negara selepas itu, kita dapati bila kita berada di sektor pertanian, kita punya tahap stability itu kurang sebab kehidupan itu dipengaruhi oleh harga komoditi di luar negara turun naik begitu bergerak begitu laju, tidak terkawal. Jadi apa yang dilakukan oleh negara, dan waktu itu tahun 70 kemiskinan pada itu adalah setiap 100 orang 49 orang miskin. 49%. Itu ada data yang dihasilkan oleh kajian Jabatan Perangkaan. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan selepas itu, kita dapati kita perlu bergerak kepada industri. Dan apa yang dilakukan, instead of kita mengeksport barang-barang mentah ni, kita bina kilang. Kita bina kilang perabot, kita bina kilang-kilang berkaitan kimia dan sebagainya. Dan waktu ketika itu, kita tidak mempunyai modal yang banyak. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan, kita welcome semua FDI masuk, pelaburan asing dari luar. Asalkan pelaburan yang masuk tu boleh membina kilang dan mewujudkan pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Dan akhirnya kita dah sampai satu tahap di mana FDI yang ada di Malaysia ni seperingkat awal dulu hanya mewujudkan peluang pekerjaan. Namun bila kita lihat kita dah sampai satu threshold yang baru, kita perlu menghalusi pelaburan yang mana kita nak. Maknanya daripada awal dulu kita fokus kepada pelaburan yang berbentuk mewujudkan pekerjaan asal wujud saja. Sekarang kita berpilih-pilih. Mana kita perlukan pelaburan yang mempunyai teknologi yang tinggi, mempunyai nilai tambah yang tinggi, yang akhirnya akan memberi kesan kepada gaji dan upah yang akan bekerja di situ. Nampak tak di situ yang saya nak nyatakan di situ? Kalau dahulu memang kita akan fokus sekadar mewujudkan pekerjaan. Dan sekarang kita telah fokus kepada untuk mewujudkan peluang pekerjaan yang berkualiti, yang bergaji tinggi. Sama juga dengan kemiskinan. Kalau kita lihat dalam sistem statistik kita mempunyai berbagai-bagai measurement. Kita ada medium, purata, kita ada absolute poverty, ada relative dan sebagainya. Jadi di peringkat awal, sasaran yang ditetapkan oleh kita bersama-sama masyarakat antarabangsa, kita mengukur menggunakan absolute poverty. Yang kita hasilkan daripada dulu berbentuk 49%, sekarang dapat dikurangkan kepada 0.4. Dan pengukuran tersebut sedang disemak. Yang mana kita sedang semak untuk melihat supaya kemiskinan yang kita telah ukur sedemikian rupa, adakah ruang untuk kita teliti semula, untuk kita tengok secara relatif. Sebab kemiskinan ni dia dalam keadaan kaya macam mana pun dia akan ada kemiskinan. Kita panggil kemiskinan relatif. Maknanya kalau kita susun dia punya jumlah income tu, akan ada income yang tinggi, di tengah dan bawah, dan dia kadang-kadang dia tidaklah miskin, tetapi secara relatifnya dia lebih rendah daripada yang atas, dia panggil relatif miskin. Jadi yang sedang dilakukan oleh negara untuk membolehkan kita sampai ke tahap negara berpendapatan tinggi, kita tidak saja fokus pada absolute poverty, kita sedang bergerak untuk melihat kepada relatif kemiskinan. Dan kita telah memulakan dalam rancangan Malaysia ke-11 dulu, kita meletakkan istilah B40. B40 itu dia punya serata income-nya lebih kurang 3,000 lebih. Dekat sinilah polisi-polisi yang tertentu telah dilaksanakan untuk mengangkat pendapatan ini ke peringkat tinggi. Jadi dalam hubungan ini saya menyatakan bahawa tentang pengukuran dan sebagainya tidak menjadi permasalahan. Tetapi bagaimana kita melihat parameter-parameter statistik tersebut. Dan kita yakin dengan bonus yang kita peroleh daripada pihak luar memberitahu kita sedemikian, kita melihat itu dalam perspektif yang positif. Tidak ada isu kata statistik kita tidak menjemengkan sebenar. Kita amat mengetahui senario tersebut, dan ini sedang dilakukan oleh kerajaan. Saya melihat bahawa pengumpulan data itu seperkara, itu mungkin Jabatan Statistik yang melakukan.
melakukannya. Tetapi perimeter meletakkan ukuran kemiskinan itu itu bersama-sama dengan kementerian dan agensi. Maknanya macam saya menyatakan, katakan kita nak pergi ke Melaka, kita kata jalan jam, jalan sesak. Tetapi bila jalan sesak itu satu umum. Tetapi untuk melihat jalan sesak, how sesak is sesak, maksudnya kita boleh ambil image daripada satelit, kita boleh titik, oh sesak sebab ramai pembantu perempuan ke? Bukan saya gender bias, ramai pembantu tua tu. Ramai marah ni. Maksud itu satu contoh yang mudah. Maknanya pengukuran-pengukuran tu boleh kita lihat diteliti, dan kementerian agensi boleh melihat bersama-sama what is the best for the country. Walaupun asalnya hanya menengok satu angka, tetapi kita boleh slicing lah. Jadi saya selalu katakan statistik ni macam kita kupas bawang lah. Kalau kita tengok dari atas satu layer boleh, tengok layer-layer yang bawah boleh. Yang paling penting kita perlu pastikan pengukuran tu kena tepat dan bersistematik. Dia tidak boleh berubah-ubah. Jadi yang kita nak sampaikan kepada umum, bahawa dalam menyampaikan statistik bernegara, kita kena ingat bahawa statistik ni saya boleh katakan dia sebagai benteng negara. Daripada tunjang kepada keputusan yang dibuat. Kalau statistik dibuat dalam keadaan yang tidak tepat dan sebagainya, dia akan memberikan kesan natijah yang tidak baik kepada sesuatu polisi ataupun sesuatu tindakan yang dibuat. Saya sebutkan tadi, Hafiz, kita menggantung satu soalan tadi bercakap soal keberadaan kita dalam sistem, istilah digunakan tadi sistem statistik. Baru saja usai Kongres atau Statistik World Statistik Congress. Tahniah kepada DOS dan agensi-agensi yang mengendalikan. Saya melihat Datuk Seri juga menjadi pengerusi untuk Biro Statistik OIC, UNESCO untuk Asia Pasifik dan juga NSCAP, dan juga ini Exco kepada IAOS ini pengiktirafan di dalam pentas antarabangsa. Tetapi kita juga melihat realiti cabaran kita hari ini adalah bagaimana information architecture yang kita ada ini harus diperkemaskan dalam keadaan data ada di merata-rata. Dan kita tahu KPM misalnya, Kementerian Pendidikan punya data yang cukup banyak, Jabatan Kebajikan, pastinya kesemua ni bagaimana penggemblingan maklumat ini boleh ditangani dalam keadaan atau soalan saya mungkin, apakah kita ada contoh negara yang sudah mempunyai struktur statistik yang wajar, apa hambatannya dalam konteks kita bergerak ke arah situ? Akan dijawab. Saya tahu Datuk Seri dah bersedia nak jawab, tapi kita nak berehat dulu. Datuk Seri, atas senyum Datuk Seri itu. Jadi sejurus selepas ini akan menangani persoalan itu. Jangan ke mana-mana. Anda menyaksikan Bicara Politik Ekonomi bersama Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Saya tanyakan soalan sebelum kita berehat tadi. Hafiz masih bermain-main dengan angka, dia masih terpegun dengan data yang cukup banyak. Saya tanyakan tadi soal keberadaan kita. Ya, dalam saya tahu usaha untuk kita mewujudkan sebuah information architecture yang ampuh, yang cukup adalah sangat besar kosnya. Namun ia adalah satu elemen yang baru dalam data raya hari ini, big data, data driven policy. Di situlah kita akan lihat dengan jelas sama ada dapat menyelesaikan kemiskinan atau tidak. Bagaimana ini ditangani dalam konteks hari ini, dan juga mungkin sekaligus untuk deploy teknologi yang ada. Datuk Seri. Terima kasih Tuan Syed. Dalam konteks ini, saya menyatakan dalam sistem statistik yang kita ada sekarang, paksi kepada statistik resmi kita adalah Jabatan Perangkat Malaysia. Manakala dalam menguruskan sesuatu bidang, dia ada kementerian dan agensi, dan kementerian dan agensi berkaitan juga mengumpul maklumat-maklumat yang diperlukan oleh kementerian. Misalnya di Kementerian Pendidikan, mereka ada kumpulkan maklumat tentang murid-murid, pelajar-pelajar di universiti, dan juga maklumat guru, dan juga maklumat yang lain. Manakala di Kementerian Pertanian pula ada jabatan-jabatan agensi bawah pertanian mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan bidang autoriti masing-masing lah. So dalam hubungan ni di Jabatan Perangkat kita mengumpulkan banyak statistik-statistik yang bersifat kerat rentas, yang melibatkan macam harga, mana semua agensi memerlukan maklumat tentang harga tenaga buruh, tentang kita punya pertumbuhan ekonomi. Manakala dari segi maklumat-maklumat yang ada kementerian dan sebagainya, mereka masih lagi di bawah bidang kuasa kementerian. Jadi untuk jangka panjang seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Syed tadi, kita memerlukan satu arkitektur baru untuk membolehkan maklumat yang berada di agensi kementerian ini dapat digunakan untuk mewujudkan nilai tambah ataupun value creation. Jadi isunya sekarang, maklumat sekarang ni berada di kementerian dan seolah-olah maklumat ni kepunyaan kementerian.
Sedangkan maklumat sebenarnya kepunyaan keseluruhan satu kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia. Jadi ini kita memerlukan sistem infrastruktur dan kami telah membuat kajian di negara benchmark di negara luar, contoh di Netherlands. Kita dapati mereka mempunyai satu sistem statistik yang amat baik yang mana kebergantungan kepada survey dan banci ini amat kurang. Mereka menggunakan maklumat-maklumat pentadbiran dan mereka sentiasa mempunyai hubungan yang baik. Dan ini memerlukan satu perubahan yang drastik dan kita dalam kerajaan sedang bersama-sama untuk dalam perkhidmatan awam ni kita panggil digital government. So kita akan cuba untuk meningkatkan platform yang sedia ada sekarang supaya ditambah baik untuk membolehkan statistik-statistik yang ada ni dapat digunakan untuk mempusannya lebih tepat, lebih jitu. Dan ini memerlukan pemakaian standard-standard, konsep-konsep definisi. Dia tak boleh kadang-kadang di setengah kementerian kalau ada lelaki perempuan, ada yang guna kod 0 dan 1. Ada yang guna kod L dan P. Itu satu contoh yang mudah. Banyak sistem-sistem klasifikasi dan sebagainya kita kena selesaikan dan juga sistem-sistem arkitektur di kementerian, database di kementerian juga perlu diharmonikan. Ini mengambil masa. Saya jangka dalam beberapa tahun ni kalau kita berjaya mengukuhkan maklumat ini, akhirnya yang akan manfaat kepada negara dan juga masyarakat umum. Macam saya kata tadi, maklumat statistik di peringkat daerah. Ramai nak tahu misalnya daerah tu berapa ramai yang berpendidikan tinggi, rendah dan sebagainya. Itu maklumatnya saya rasa boleh diperoleh melalui pentadbiran. Jenis-jenis pemilikan kereta, berapa ada masalah dari segi dadah dan sebagainya, berapa masalah sosial, kekeluargaan. Maklumat tu ada di kadang-kadang di Jabatan Agama dan sebagainya. Jadi maklumat tu scattered. Jadi yang diperlukan sekarang maklumat tu disusun atur membolehkan kita boleh zoom apakah potensi peluang dan masa sama apakah hindran ataupun faktor-faktor yang boleh kita kawal supaya kelemahan dapat diatasi. Tetapi kalau maklumat tu tak ada, dia akan reside atau tinggal di premis kementerian atau agensi. Dan saya jangka ini akan berubah dan kita pun telah berusaha menerangkan perkara ini dan insya-Allah dalam beberapa tempoh lagi kalau kita dapat selesaikan infrastruktur dan juga konsep data sharing ni yang akan beri manfaat akan mendapat sebenarnya negara dan juga masyarakat, dan kita nak negara kita terus dapat bersaing di peringkat antarabangsa dan dia punya keyword untuk kita bersaing di antarabangsa kita memerlukan polisi yang berpasti kepada information dan data. Itu realitinya. Dan itu sepatutnya dengan perkembangan teknologi mutakhir ia sepatutnya lebih memudahkan. Dan juga sudah ada data raya yang berada secara dalam talian. Contohnya baru ni saya bekerjasama dengan agensi remote sensing yang mana kadang-kadang kita perlu memerlukan kos untuk pergi ke kawasan pendalaman untuk dapat maklumat. Sekarang kita boleh ambil saja maklumat daripada satellite imaging dan kita boleh tahu sampai zooming apa yang berlaku, karakteristik sebagainya, dan sekarang kita tengah apply berbagai application untuk membolehkan kita manfaat kita panggil era big data ni. So era big data ni semua orang ada maklumat dan data, dan saya isu juga yang perlu diterangkan akan berlaku isu data traffic. Data traffic ni tuan saya, dia masalahnya bila mana masing-masing ingin menerangkan maklumat yang ada tetapi dia tak ada satu framework yang jelas. Ini juga perlu dihalusi. Jadi peranan Jabatan Perangkaan sebagai tunjang kepada saksi negara amat penting untuk memberi nasihat dan beri panduan, dan kita jangka peranan ini akan terus ditingkatkan di masa ke semasa. Saya rasa ini literasi data penting. Betul. Hafiz. Ya, baik, dalam keralikan saya menilai dan juga menelusuri laman web, ada juga soalan daripada Facebook yang hampir saya terlupa ini, daripada Aida Muhammad. Kepada Datuk Seri, dapatan daripada Jabatan Perangkaan Negara adakah dijamin keselamatan atau kerahsiaan? Jadi adakah ia dikongsi kepada agensi lain dan juga pihak antarabangsa? Jadi sebenarnya kalau kita melihat data individu ni sama juga macam data Tuan Syed ada duit kat bank tak? Ada. Tuan Syed suka tak data tu dikongsi pada orang lain? Itulah saya tak suka. Tak suka. Jadi kita jaga data orang ramai pun macam tu juga. Maknanya kita akan jaga halusi supaya tidak memudaratkan individu. Itu dipanggil data individu. Yang diperlukan oleh negara ialah statistik berkonsep agregat. Sektera. Maknanya kalau kita kata kita ambil ada 1,000 orang di satu kampung ataupun daerah tu, kita tak nak interested nak tahu behavior seorang-seorang. Kita nak tengok behavior dia, dia bangun pagi pukul berapa. Tak adalah statistik itu contoh yang mudah lah. Kemudian bagaimana dia bergerak secara umumnya, jarak tempat kerja ke tempat bekerja tu jauh mana. Tapi kita tak berminat untuk individu. Kita nak tengok
average-nya macam mana. Dan keputusan sebenarnya polisi bukan bergantung untuk polisi seorang-seorang. Polisi awam ni untuk general dan juga berdasarkan trend umum. Itu yang saya nyatakan, kerahsiaan adalah pilar kepada sistem saksi negara. Kalau kerahsiaan tidak boleh dijaga, menyebabkan pengukuran yang kita perlu buat di kehadapan akan ramai tidak akan mahu bekerjasama. Sebab kita bukan saja mengumpulkan statistik tentang isi rumah, kita juga mengumpulkan statistik tentang perniagaan. Dan perniagaan dia ada trade secret dia. Apa teknologi yang digunakan, apa pelaburannya, dia tidak nak maklumat ni opponent dia, dia punya kompetitor tahu. Itu sebab kita ada dalam atau perangkaan tu menjelas menunjukkan individu punya maklumat adalah rahsia, kan kalau kami menyeluarkan maklumat ni, kami boleh diambil tindakan mahkamah. Itu saya boleh nyatakan maklumat individu amat rahsia dan memang tidak boleh dibekalkan untuk tujuan selain pada tujuan statistik. Hafiz menyebut tadi bahawa ini sambutan 70 tahun. 70 tahun Jabatan Perangkaan, dan saya membayangkan dahulu saya tunggu je bila dia ada tampal dekat rumah tu, ada panci tu. Kita sambut 70 tahun tu, kita ada hari statistik negara. Baru tahun kedua ni tuan saya, tapi belum lagi macam sambutan yang lain-lain lah. Kalau misalnya kata hari guru, hari yang orang kata dah jadi sinonim kepada negara, tapi kita baru tahun kedua. Tahun ni tahun ketiga kita sambut setiap 20 Oktober. Jadi ini satu yang kita gunakan untuk meningkatkan tahap literasi kepada umum lah. Dalam kesempatan minit-minit berbaki ni, saya kira literasi data ni penting. Kerana kita tidak mahu sebagai pengguna dan juga pengeluar data, kita dengan semudahnya menularkan data-data yang tidak authenticated, yang tidak berwasit. Saya rasa ini harus kita nasihatkan kepada penonton. So dalam hubungan ni, bila kadang-kadang kadang-kadang dalam media sosial dan juga interconnected world ni, kami terpaksa juga menerangkan. Kadang-kadang ditanya kepada kita, adakah angka daripada Jabatan Perangkaan? Kadang-kadang memang kalau kita secara umum pun boleh tahu, angka-angka tu sukar untuk kita menyatakan, mempertahankan. Jadi lebih baik kalau kita dapat maklumat-maklumat yang kita rasa sanksi dan sebagainya, boleh terus rujuk kepada kita, dan mungkin boleh kita hubungi Jabatan Perangkaan di kita punya khidmat pelanggan dan sebagainya, dan kita boleh semak. Dan yang paling penting, kalau kita dapat berpegang kepada prinsip bahawa kita semak dulu apa juga maklumat yang kita terima, dan kita ada satu agensi yang bertanggungjawab, jadi kita boleh banyak mengurangkan perkara-perkara yang tidak perlu. Kadang-kadang kita berbicara, kadang-kadang kita membuang kita punya tenaga, kadang-kadang yang paling hebatnya, kadang-kadang kita argument tanpa data masing-masing cloud semua. Itu yang masalah, buang masa. Semangat berdebat, tapi ini satu yang kita nak. Itu sebab kalau ada statistik ini berada di peringkat yang baik sampai peringkat daerah, masing-masing boleh membandingkan pencapaian yang sesuatu daerah dengan satu daerah. Dia boleh melontarkan perhatian kenapa sesuatu daerah ni lebih baik pada daerah lain. Itu kan membina namanya. Maknanya bila statistik dilihat, dia boleh membandingkan trend, kenapa daerah ni dah lebih baik sebelum ni, dan ia menjadi satu kekuatan untuk daerah yang belum berprestasi tinggi itu untuk bekerja untuk meningkatkan untuk ke arah yang lebih daerah. Ini datanya. Ini Sarawak. Sarawak saja serta Bali ni boleh dibeli, tetapi boleh dimuat turun. Selangor ada di sana, ada banyak lagi di depan kami ni. Ini adalah My Local Stats, dan juga boleh muat turun melalui aplikasinya. Selain daripada kami dihadiahkan ini Pocket Stats daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Terima kasih. Pocket Stats ini mudah untuk dibawa ke sana kemari. Banyak manfaatnya untuk khususnya Hafiz Betul Syed. 20 hari bulan 10 2019 merupakan Hari Statistik Negara, sambutan untuk tahun yang ketiga. Lock tarikh ini untuk sambutan Hari Statistik Negara. Baik, Syed, dari segi akademiknya saya fikir laman web ini sangat sesuai kepada pelajar-pelajar untuk mendapatkan maklumat yang lebih telus dan lebih tepat. InsyaAllah saya akan selalu belajar Hafiz juga. Ini akan menjadi rujukan utama. Hafiz ada taman permainan selepas ini dalam betul. Baik, terima kasih kepada semua penonton dan juga penonton di dalam talian atas perkongsian anda, persoalan dan sebagainya. Dan pastinya kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lebih menarik. Teruskan kesetiaan anda bersama Bicara Politik Ekonomi. Saya Hafiz Dawson dan juga saya Munawar mengucapkan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Datuk Seri, terima kasih.